Assalamualaikum, nama saya Nizana binti Karim. Saya ingin memberitahukan profesi saya yang bertajuk kesan pertumbuhan bayam meletus tripoli terhadap penggunaan asid amino. Penggunaan suplemen tambahan organik dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan bayam. Suplemen tambahan ini merupakan suplemen bebas daripada bahan kimia yang dihasilkan daripada sisa ikan. Penggunaan asid amino juga dapat mengurangi tekanan pada pokok kerana pokok bayam sejenis tanaman yang mempunyai daya tahan yang rendah terhadap suhu yang tinggi. Kajian literatur, nama saintifik bayam ialah Amaranthus tripoli, yang merupakan sejenis sayuran yang berdaun ditanam untuk kegunaan segar sebagai sayuran. Bayam adalah sejenis sayur daun dari keluarga Amaranthaceae yang kaya dengan vitamin A, B, C, dan zat yang lain. Menurut Jabatan Pertanian Malaysia, anak pokok bayam disemai di dalam dulang sebelum dipindahkan ke dalam polybag yang disediakan. Sebelum menyemai, gaulkan biji benih dengan racun kulat seperti tiram dengan kadar 3 mg tiram dengan 1.000 gram biji benih untuk mencegah penyakit. Lebih kurang 12 hari selepas menyemai, anak pokok benih disiram dengan baja larutan urea sebanyak 4 gram dalam seliter air. Sungkupan penuh dilakukan 3 hari selepas menyemai. Anak benih diubah dan ditanam ke dalam polybag yang telah disediakan selepas 2 minggu disemai. Suplemen tambahan ada 2 asid amino dan baja ikan. Asid amino proteinnya ringkas dan merupakan struktur utama binaan kehidupan ataupun DNA. Baja ikan, baja yang dihasilkan melalui kaedah penapaian sisa ikan termasuk sisa perut, insang dan seluruh isi ikan serta tulang ikan. Fungsi dan kegunaan asid amino ialah mengatasi tekanan. Kedua, pengaruh fotosintesis. Mengatasi tekanan, ia dapat mengatasi tekanan seperti suhu tinggi, kelembapan rendah, kekeringan, serangan hama, serangga, hujan berterusan, banjir dan kekurangan nutrien yang memberi kesan buruk pada metabolis tanaman dan mengurangkan hasil tanaman. Amino asid mempengaruhi fotosintesis untuk kesuburan pokok. Karbohidrat yang disintesiskan oleh proses fotosintesis pada peringkat fotosintesis yang rendah boleh mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, menyebabkan tanaman terbantuk dan mati. Untuk jangkaan hasil yang diperoleh selepas menggunakan asid amino sebagai suplemen tambahan organik, tanaman bayam akan meningkatkan hasil tanaman dengan pembesaran yang cantik dan bebas dari bahan kimia kerana menggunakan bahan organik iaitu baja ikan. 4 sumber dalam asid amino iaitu ikan keli, nanas, gula merah, air kelapa. Ikan keli dia merupakan sejenis ikan tawar yang diternak untuk tujuan pemakanan. Buah nanas mengandungi karbohidrat dan air sebagai kandungan utama. Ia menjadi sumber terbaik untuk serat, gula, bahan asid organik, vitamin dan mineral dalam pelbagai tanaman. Gula merah pula dikelaskan sebagai gula semula jadi kerana proses penghasilan gula sangat minimum berbanding gula biasa. Air kelapa terdapat mikronutrisi seperti tenaga, karbohidrat dan mempunyai ion tidak organik. Ini merupakan contoh rujukan yang saya rujuk untuk menyiapkan proposal saya. Ini merupakan cacat untuk aktiviti saya sepanjang menyiapkan proposal. Untuk kajian literatur, saya melakukan pada bulan 5. Untuk bulan 6, saya melakukan pembentangan, pembentangan cadangan, pemilihan tapak projek, pembersihan tapak, penanaman biji benih bayam, penyediaan dan pembuatan asid amino, pemindahan anak pokok bayam ke polybag,
Untuk penyediaan dan pemasangan sistem mitigasi saya melakukan pada 2 bulan, iaitu bulan 6 dan bulan 7. Untuk pengumpulan data saya melakukan 2 bulan, iaitu bulan 7 dan bulan 8. Untuk analisis data dan penulisan draft saya melakukan pada bulan 9. Untuk penyerahan draft saya melakukan pada bulan 10. Untuk pembentangan akhir projek saya melakukan pada bulan 11. Untuk pembetulan dan pengantaran tesis saya melakukan pada bulan 12. Ini merupakan pencapaian penyelidikan dan tarikh. Untuk peta pembentangan projek pada 2 hari bulan 5 2022 halaman 1 hari. Untuk pemulihan tapak projek iaitu 6 hari bulan bulan 5 2022 pada 1 hari. 3. Pembersihan tapak iaitu 6 hari bulan 5 sehingga 12 hari bulan 5 2022 yaitu selama 7 hari. Penanaman bayam hijau 13 hari bulan sampai 11 hari bulan yaitu 13 hari bulan 5 hingga 11 hari bulan 6 2020 30 hari bulan 30 hari. Penyediaan dan pembuatan asid amino yaitu 12 hari bulan 6 hingga 12 hari bulan 6 2022 1 hari. Pemindahan anak pokok bayam 13 hari bulan sehingga 14 hari bulan 6 22 hari. Penyediaan dan pemasangan sistem mitigasi 15 hari bulan hingga 15 hari bulan 6 hingga 13 bulan 7 selama 60 hari. Pengumpulan data 14 hari bulan 7 sehingga 12 hari bulan 9 selama 30 hari. Analisis data 13 hari bulan 9 sehingga 26 hari bulan 9 selama 14 hari. Untuk penulisan draft 27 hari bulan 9 sehingga 24 bulan 11 2020 selama 60 hari. Penyerahan draft 25 hari bulan 11 2022 1 hari bulan 1 hari. Pembentangan akhir projek 2 hari bulan 12 2022 1 hari. Untuk pembetulan dan pengantaran tesis 2 hari bulan 12 sehingga 9 hari. Perbelanjaan penyelidikan yaitu ikan keli 5 kilo Rp40, nanas 1 kilo Rp4, buah petik 1 kilo Rp2, gula merah 1 kilo Rp16, air kelapa 5 liter Rp4, kokopit 20 kilo Rp40, tray 1 pieces Rp10, polybag 1 bungkus Rp7, baja AB 5 liter Rp25, polypipe 20 meter Rp20, injak lepas letak 4 pieces Rp8, ujung penutup 4 pieces Rp4, pam air 1 pieces Rp35, siku pipe 6 pieces Rp6, dripper 20 pieces Rp6, tiup kapilari 20 pieces Rp10, tali para 1 gulung Rp10, tong sampah 1 pieces Rp25, penyambung T 1 pieces Rp1. Keseluruhan jumlah penyelidikan ialah Rp276. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.